Assalamualaikum kelas. Hari ini kita akan belajar bab baru, bab yang kedua iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Okey, subtopik hari ini adalah subtopik yang pertama 2.1 gizi seimbang dan juga nilai kalori. Okey, apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Okey, contoh kelas makanan, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, pelawas dan sebagainya. Okey, baik. Dia akan berlaku sesuatu situasi yang dinamakan ataupun disebut sebagai malnutrisi. Okey, malnutrisi ini ialah kejadian apabila terdapat kekurangan ataupun berlebihan mana-mana kelas makanan menyebabkan malnutrisi. Okey, rajah gambar foto 2.1 ini menunjukkan beberapa contoh masalah kesihatan yang disebabkan oleh malnutrisi. Okey, contoh goiter. Okey, goiter kamu dah belajar kan masa tingkatan 4. Okey, goiter akibat kekurangan hormon tiroksina. Okey, scurvy. Scurvy ini adalah penyakit gusi berdarah akibat kekurangan vitamin C. Marasmus and kwashiorkor ini masalah kekurangan zat iaitu kelas makanan protein. Okey, kelas makanan protein. Okey, kalau beza marasmus dengan kwashiorkor ni, kalau marasmus ni dia kurang zat lah, maksudnya kurang zat secara menyeluruh. Okey, tapi kalau kwashiorkor ini dia punya pengambilan makanan normal. Okey, pengambilan makanan ataupun pengambilan kalori tu normal, jumlah yang normal, tetapi dalam dia punya food intake tu dia kurang sumber protein. Okey, kalau marasmus ni boleh dikatakan kekurangan dari segi kalori dan juga apatah lagi kelas makanan tersebut lah. Okey, riket ini kalau kamu tengok gambar kelenturan tulang kaki lah. Okey, di mana dia berlaku akibat daripada kekurangan vitamin D. Okey. Okey, penyakit marasmus, kwashiorkor. Dan penyakit-penyakit ini banyak berlaku di negara yang mundur. Negara yang di mana populasi penduduknya yang sangat padat, pertambahan penduduk yang pesat tetapi bekalan makanan berkurang ataupun tidak dapat memenuhi permintaan makanan oleh penduduk yang semakin bertambah. Okey. Baik, okey. Konsep pinggan sihat Malaysia. Kamu mesti dah biasa dengar. Kan? Sebab dekat media masa, contohnya iklan dekat TV selalulah promote. Okey, konsep pinggan sihat Malaysia iaitu suku-suku separuh. Okey, mari kita tengok apa yang dimaksudkan dengan suku-suku separuh. Okey, suku yang pertama ni, isi suku pinggan dengan nasi ataupun sumber karbohidrat yang lain. Okey, sumber karbohidrat selain daripada nasi, kamu boleh makan apa saja jenis pasta lah. Okey. Okey, baik. Yang kedua, suku yang kedua adalah isi suku pinggan dengan ikan ataupun sumber protein yang lain. Sumber protein. Dan yang lagi separuh, isi separuh pinggan dengan buah dan juga sayur. Okey. Baik, maksudnya kalau kita nak isi makanan, kita bayangkanlah pinggan kita tu ada suku-suku dan separuh. Tapi ada juga orang yang dia nak train untuk makan ikut pinggan sihat ni, dia beli pinggan sihat Malaysia ini. Kalau kat Shopee ada. Okay, siapa yang berminat boleh beli. Okey. Konsep pinggan sihat dalam kehidupan harian. Okey, makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Makan 1 hingga 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Snacking lah. Kan snacking. Contoh kalau macam kamu breakfast pagi, kamu lunch tengah hari. So, in between, sebelum kamu nak lunch tu, kamu boleh snacking dulu. Selalunya snacking ni contohlah kacang kuda rebus, kan? Kacang kuda yang direbus ataupun almond,
Kan, kacang almond. Bolehlah, ataupun buah-buahan. Contohnya apple. Okey. Lebihkan pemakanan makanan yang bergirin. Contoh macam oat, nestem. Okay. Kurangkan makanan bergoreng dan bersantan. Yes. Dan makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Kerana yang dimasak di rumah ini lebih terjamin kebersihannya, lebih terjamin dia punya nilai nutrisinya, sebab kita masak so kita tahu kita boleh kontrol nak guna minyak banyak mana. Yang paling penting boleh kontrol penggunaan garam dan gula. Alright, garam dan gula, dan juga lain satu paling penting perisa. Kalau dekat kedai makan, mereka akan pastikan satu je target depa, makanan sedap, lauk habis, laku. Macam tu. So, buatlah apa saja pun. Kan, kalau nak letak perisa, contoh Ajinomoto, letak sepaket pun bukan siapa tahu. Alright? Okay. Baik, nilai kalori makanan. Okay, nilai kalori ataupun nilai tenaga lah. Bagi sesuatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkap. Kalori, tenaga yang dibebaskan oleh pengoksidaan atau pembakaran makanan lazimnya diukur dalam unit kalori, CAL, kilokalori, KCAL, joule, J ataupun kilojoule, kg. Okey, dia boleh guna salah satu daripada 4 unit inilah untuk mengira nilai kalori. Okey, dan ini persamaannya lah. Okey, 1 kalori bersamaan 4.2 joule. Kalau 1 kilokalori bersamaan 4,200 joule. Okey, ataupun bersamaan dengan 4.2 kilojoule. Okey, unit SI bagi nilai kalori ialah joule per kilogram. Joule per kilogram ataupun JKG-1. Ukuran nilai kalori dalam makanan. Okey, baik. Selalu tak, kalau kamu beli makanan, dekat dia punya packaging mesti ada maklumat pemakanan. Betul tak? Okey, kamu baca tak dia punya maklumat pemakanan? Okey, dia boleh tulis kat situ. Contoh, kalsium berapa kalori, lemak berapa kalori. Even vitamin pun dia bahagikan berapa kalori. Macam mana pengilang dia boleh tentukan nilai-nilai tersebut? So dia gunalah satu alat. Alat ni. Okey, yang dipanggil kalorimeter bomb. Okey, di mana alat ini berfungsi untuk mengukur nilai kalori dalam makanan dengan cara menggunakan radas khas inilah. Okey, baik. Okey, nilai kalori bagi karbohidrat, lemak dan protein. Kalau kamu tengok karbohidrat, dia punya nilai kalori 16.7, lemak 37.6, protein 16.7. So, kalau kamu perasan, lemak, kelas makanan lemak ialah penyumbang nilai kalori yang paling banyak ataupun yang paling tinggi berbanding karbohidrat dan juga protein. Okay, nilai kalori yang disumbangkan oleh lemak adalah 2 kali ganda berbanding kalori yang disumbangkan oleh 1 gram karbohidrat dan 1 gram protein. Okey, perlainan dan anggaran nilai kalori. Okey, dia bagi contoh 4 jenis makanan. Contoh yang pertama, gula. Okey, so gula, dia punya nilai kalori datangnya daripada sumbernya 100% daripada karbohidrat. Sebab gula, unit asasnya adalah glukosa. Okey, kalau daging. Okey, daging 69% nilai kalori daripada air, 13 daripada lemak dan 18 daripada protein. Minyak sawit, sama macam gula juga, 100%. Tapi dia 100% daripada lemak. Beras 76 karbohidrat, 14 air, 8 protein dan juga 2% lemak. Okey. Nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan melalui kuantiti yang inilah. Karbohidrat, protein, lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Okey, makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori ni lah. Okey, kelas makanan karbohidrat, contoh sumber-sumbernya lah. Okey, 1 gram bersamaan sama dengan berapa? Dengan kilojoule. Okey. Boleh. Ni 1 gram lah. Kalau kita punya nasi tu 100 gram, daratlah 100. Kan?
Okey? Kilojoule. Baik. Kalau kamu tengok dekat sini, ni lemak. 1 gram minyak sawit. Minyak sawit kita dapat kalori 38 kg. Kan? Lemak penyumbang nilai kalori yang paling tinggi. Cuba bandingkan dengan pelawas. 1 gram kubis kita dapat kalori 0.34 kilojoule. Okey. Baik, apakah kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu? Okey, keperluan kalori ini bergantunglah kepada jantina, bergantung kepada umur kita. Okey, jantina, umur bergantung kepada pekerjaan ataupun aktiviti fizikal, bergantung kepada kita punya masalah kesihatan, bergantung kepada iklim. Jadi, apa akan terjadi bila kita makan ataupun pengambilan kalori harian kita tidak menepati yang sepatutnya kita ambil untuk satu hari tu? Okey. Jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori individu tersebut untuk mengekalkan kesihatannya. Kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Okey, dia bagi poin kat sini kan. Amalan pemakanan yang tidak sihat seperti waktu makan yang tak wajar, yang tidak sewajarnya dapat menyebabkan masalah seperti malnutrisi. Okey, kekurangan zat lah. Obesiti. Okey, obesiti, berat badan berlebihan. Okey, anorexia nervosa. Ini penyakit saraf. Penyakit saraf, okey. Arteriosklerosis, ini berkaitan dengan salur darah. Okey. Diabetes mellitus, kecil manis, tekanan darah tinggi, trombosis. Ini semua berkaitan dengan darah lah. Stroke, serangan penyakit jantung dan juga penyakit jantung. Okey. Baik, satu-satu. Okey, tengok obesiti. Punca mengambil makanan yang tinggi nilai kalori secara berlebihan jangka masa panjang. Kesan diabetes, arteriosklerosis dan tekanan darah tinggi. Arteriosklerosis ni berkaitan dengan salur darah yang banyak kolesterol. Kan? Dia terenak pada dinding ataupun lumen salur darah tersebut. Okey, penyakit yang kedua, masalah kesihatan yang kedua, anorexia nervosa. Keengganan seseorang individu untuk makan kerana terlalu risau akan kenaikan berat badan. Nak bagi mudah, anorexia nervosa ni, individu yang kita tengok dia kurus dah kurus kering sangat dah. Tapi dia duk merasa diri dia tu gemuk. Itulah penyakit anorexia nervosa, penyakit berkaitan dengan sistem saraf. Sampai satu tahap yang teruk, dia punya masalah psikologi ni tak boleh nak kontrol. Lepas dia makan, dia akan jolok mulut dia punya tekak dia dengan jari. Sebab dia nak keluarkan balik makanan yang dia makan. Dia rasa seolah-olah dia makan tu akan menggemukkan dia. Itu masalah penyakit anorexia nervosa. Okey, kesan. Menghidap masalah kesihatan seperti malnutrisi dan boleh membawa maut. Okey. Baik. Ini penyakit anorexia ni kebanyakannya lah. Dia berlaku pada negara-negara maju. Okey, kalau negara-negara mundur, negara tidak maju, negara yang miskin, negara yang tak cukup makanan, dia tak berlaku anorexia nervosa, dia berlaku masalah malnutrisi macam tadi, kwashiorkor, marasmus, semua tu. Tu negara yang tidak maju. Kalau negara maju penyakit ni. Dia tak mahu nak makan pula, terbalik pula. Dia tak mahu nak makan, dia merasa dia gemuk kalau dia makan. Okey. Baik, arteriosklerosis ini sejenis penyakit arteriosklerosis. Punca pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Kolesterol terenak pada salur darah ataupun dinding arteri. Lumen tu salur darah tu lah. Okey, menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Risiko penyakit jantung dan juga stroke. Okey. Diabetes mellitus, ini biasalah, ni familiar kan. Tu kawan kita, ada juga yang mak ayah pun dah kenal pun ada. Okey. Mengambil makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula jangka masa yang panjang. Menjejaskan penglihatan, kesihatan ginjal dan sistem saraf, luka lambat sembuh. Sebab tu orang kecil manis, mereka kena. Jangan bagi luka. Kalau luka lambat lega, payahlah. Kan? Semua orang tu dia tak tahu dia dah kecil manis. Tapi bila dia luka, dia lambat lega. Better picit gula. Okay? Sebab tu kalau kita ada family kita dah kecil manis, galakkan mereka untuk macam kalau keluar rumah,
Even kalau halaman rumah pun nak pakai stokin. Takutlah terkena duri ke. Kadang-kadang dia mula sikit je. Tapi dia merebak. Susah dia payah nak lega, lama-lama dia merebak. Okey, yang tekanan darah tinggi. Yang ni pun penyakit yang familiar lah dalam masyarakat Melayu kita ni. Okey, mengambil makanan tinggi kandungan garam untuk jangka masa yang panjang. Risiko penyakit jantung dan strok. Okey, ini corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesan terhadap kesihatan. Okey. Kesihatan badan manusia bukan sahaja dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori yang menepati keperluan, tetapi juga bergantung pada corak pemakanan seperti waktu kita makan dan jenis makanan. Perasan tak corak pemakanan orang Malaysia macam mana? Waktu bila kita makan? Dan jenis makanan yang kita ambil tu macam mana? Okay. Di Malaysia terdapat pelbagai jenis restoran, terutamanya restoran makanan segera yang beroperasi sepanjang masa. Dah beroperasi 24 jam. Lepas tu siap boleh drive thru lagi. Cikgu tak mau katalah brand apa, makanan apa, tapi boleh faham kan? Kalau bukan makanan segera pun, makanan yang biasa tapi menego sampai ke 4 pagi pun ada. 4 pagi duk makan nasi lagi, duk makan nasi kandang lagi. Kan? Okey. Ni contoh. Okey, kesan makanan segera dan makanan rapuh. Okey, gula berlebihan menyebabkan obesiti, kerosakan gigi. Risiko awal menghidap kecil manis pada usia muda. Pewarna dan pemanis tiruan dapat menyebabkan kanser, kemandulan, kecil manis, kerosakan hati dan ginjal. Contoh dessert lah. Pemanis tiruan, pewarna ni kebanyakannya pada dessert. Kan? Pasal tak kamu tengok kita punya dessert, contoh kek kita semua nak warna-warni, warna biru, gula purple lah. Kan? Bukan pewarna yang bukan daripada sumber asli. Okey. Garam berlebihan menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kerosakan ginjal. Okey. Kafein dalam minuman bergas dapat menyebabkan keadaan susah tidur, kerisauan, ketagihan. Okey. Kafein lah. Okey. Ketiadaan kandungan berkhasiat dapat menyebabkan malnutrisi. Kita makan tapi apa yang kita makan tu tak memberikan khasiat kepada kita. Contoh ni lah nugget. Kan? Yang segera-segera lah. Okey. Tamat kelas subtopik 2.1. Kita jumpa dalam kelas yang seterusnya untuk subtopik 2.2. Assalamualaikum.